lain, daripada kabilah lain-lain. Jadi bila mereka meluk Islam dan termasuklah hamba-hamba yang masuk Islam ni, tak ada siapa yang beri protection kepada mereka. Bila Nabi SAW mula dakwah, mereka mula cuba menghadang Nabi SAW dengan pelbagai cara. Sedangkan mereka dengar Al-Quran. Mereka dengar Al-Quran, mereka datang kan malam. Satu hari, pukul 3 pagi, Abu Jahal, Akhnas dengan Abu Sufyan bin Harab. Abu Sufyan inilah yang bapa kepada Muawiyah ni. Dia pukul 3 pagi, berkumpul mereka senyap-senyap dekat-dekat dengan rumah Nabi untuk dengar Nabi SAW bangun malam baca Quran. Mereka dengar. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai kantoi. Tengok-tengok satu hari, tiga-tiga bersemuka. Lepas habis je Nabi SAW selesai solat malam, tiga-tiga bersemuka. Diorang kata, alamak dah kantoi. Besok pagi, masing-masing pergi jumpa masing-masing. Kata, apa pandangan kamu? Abu Jahal kata, ini bukan kalam manusia. Tapi dia kata, macam mana saya nak mengalah? Dia kata, daripada dulu, kan dia daripada Banu Makhzum. Abu Jahal kan. Ketua dia adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni adalah bapa kepada Khalid bin Walid. Sebab itulah ajib Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa daripada seorang bapa yang jahat yang menentang Rasulullah. Allah lahirkan seorang anak yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedang Allah, Saifullah, Khalid bin Walid. Sedangkan Walid bin Mughirah ni menentang Rasulullah. Dialah ketua kepada Banu Makhzum, yang mana Abu Jahal adalah wang kanan dia lah. Kan, wang kanan dia. Menteri kanan dia, Abu Jahal. Dia kata, mana boleh? Dia kata, Quraisy dulu mereka nak bagi makan kepada jemaah haji, kami pun dah usaha, sedang Walid bin Mughirah ni, dia punyalah usaha nak compete dengan Banu Hashim, sampai dia buat apa? Dia kata 1 tahun orang lain bagi makan, 1 tahun kami bagi makan. Dia akan bagi makan. Sampai dia dapat gelaran Wahid. Wahid ni adalah seorang-seorang. Sebab 1 tahun tu dia seorang yang akan bagi makan, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni adalah bapa kepada Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya turunkan sambungan dalam Al-Quran selepas surah Muddathir yang kita baca, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ini adalah perintah kepada Rasulullah, bangunlah, dakwahlah, sampaikanlah, besarkanlah Allah, bersihkanlah pakaian kamu, wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jangan kamu ungkit apa yang kamu buat dan sabarlah atas apa saja yang berlaku. Kemudian Allah kata apa? Zarni wa man khalaqtu wahida. Kata, biarkanlah yang mengaku wahid tu, biarkanlah dia dengan wahid ni. Wahid ni Allah kata, akulah wahid. Biarkan dia dengan aku uruskan. Sebab apa dia buat? Walid bin Mughirah pula kan. Abu Jahal ni dia kata apa? Dia kata, mana boleh? Dia kata, sedangkan dia kata, kita tak boleh nak fabricate Nabi. Kita tak boleh nak cipta seorang Nabi daripada kalangan kami. Mana boleh? Mana ada orang kelahikan? Dia kata, sebab dia tahu kata Nabi SAW itu benar. Mereka tahu, walaupun tahu mereka tak boleh. Kata, mana boleh? Jadi Walid bin Mughirah ni, satu hari dia pun keluar, dia dengar Nabi SAW baca Quran. Nabi baca, dia dengar, dia kata, oh, dia kata ini, dia balik, dia kata ini bukan perkataan manusia. Dia tak boleh jadi, dia kata. Mana boleh, dia kata ini kalau manusia, dia kata memang bukan. Bila Abu Jahal dengar, Abu Jahal kata sudah. Tak apa, dia kata. Abu Jahal pandai, bila mana dia tengok orang tu terpengaruh kerana harta, nanti dia cakap dengan cara lain. Kalau orang tu memang dah kaya, dia guna cara lain pula kan. Maka dia pergi jumpa Walid. Dia kata, Walid, dengar kata engkau dengar bacaan Al-Quran. Quran ni subhanallah Allah turunkan. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Maksudnya Quran ni punya heavy. Turun atas Nabi pun unta tu duduk. Kan? Bila turun atas Nabi pun Nabi berpeluh. Maka bila dia dah terkesan, Abu Jahal kata, dengar ada orang dah mula kutuk engkau kat luar. Dia kata, Walid, kata-kata apa? Dia kata, engkau nak berbaik dengan Muhammad sebab engkau nak Muhammad sediakan makanan, bagi makan kepada kamu juga. Dia kata, apa? Dia kata, Muhammad tu pun aku yang bagi makan. Dia kata, Muhammad ada apa, na'udzubillah, dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata habis tu kalau bukan, jadi tapi engkau rasa ke dia macam Nabi? Kata, tak, dia kata, aku tak. Dia kata, habis tu dia gila. Kata, mana dia gila? Seluruh Mekah tahu dia bukan gila. Lepas tu dia kata, dia ahli sihir. Kata, tak, mana ada ahli sihir? Ahli nujum? Tak adalah, dia kata. Ini semua Allah sebut dalam Quran. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar. Dia mula fikir. Kemudian dia kata, tak apa, biar aku fikir dulu. Dalam rumah dia jalan kanan kiri, dia fikir nak kata apa tentang Rasulullah. Sebelum orang tahu apa dia fikir tu, Allah turunkan surah Muddathir bagi tahu. Kemudian dia fikir dalam rumah. Dia jalan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Allah turun.
Kemudian dia kata, ni sejenis ahli sihir yang pelik, dia kata. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, "Sa'uslihi saqar." Kami akan masukkan dia dalam api neraka. Karena walaupun dia dah tahu kebenaran, dia mengingkar. Saqar ni Allah turun untuk dia lah. Wa ma adraka ma saqar, dia Walid bin Mughirah. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, daripada dia pun Allah Subhanahu wa taala lahirkan, yang mana Khalid bin Walid ni pada permulaan dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang memang well trained, panggil dia seorang ahli peperangan yang memang dilatih daripada kecil, sebab bapak dia kaya raya kan. Bapak dia kaya raya. Seorang lagi Amr bin As. Amr bin As ni pun dia bapak dia As bin Wa'il. Dan As bin Wa'il pun sama. As bin Wa'il ni Khabbab, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang sahabat yang biasanya kita sebut nama sekali, Khabbab, Bilal dan Suhaib. Suhaib, Bilal dan Khabbab. Mereka ni adalah 3 orang hamba yang mana mereka punya susah payah untuk agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah tunjuk bagaimana Allah terbalikkan orang yang di bawah ke atas dan orang ke atas di bawah, kan. Seperti mana bagaimana Allah hina Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah dan lain-lain mereka ni, dan bagaimana Allah muliakan mereka ni pula. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kan, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, bila mana kamu terima, kamu buat bersusah payah, kami akan muliakan kamu. Khabbab ni dia adalah tukang besi. Dia tukang besi. Jadi bila As bin Wa'il ni dia upah, dia beri kerja kepada kepada Khabbab, tapi bila dah siap kerja, dia kata bila dia minta duit daripada As bin Wa'il, dia kata, duit apa? Dia kata, engkau kan kata Tuhan kamu ada banyak harta, berhenti minta lah, kata. Maka Allah turunkan ayat Quran, afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Allah turunkan Quran dan Allah Subhanahu wa taala sebut pasal dia. Kata, kami akan masukkan dia dalam api neraka. Ni As bin Wa'il. Tapi Allah lahirkan daripadanya sahabat seperti Amr bin As. Amr bin As dengan Khalid bin Walid ni, mereka masuk Islam sama-sama. Mereka masuk Islam dengan seorang sahabat sama-sama. Selepas peperangan Khandaq, 3-3 bertemu dalam perjalanan mereka nak pergi menuju ke Madinatul Munawwarah. Subhanallah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja yang pegang, kan. Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang Allah nak. Tapi wayahdi ilaihi may yunib. Siapa yang nak saja, Allah akan berikan. Kalau tak nak, Allah tak akan berikan hidayah. Di pada permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kaya ni sikit, ataupun golongan Nabi SAW daripada keluarga yang paling tinggi di zaman tu. Tak ada keluarga yang lebih tinggi. Abu Talib kata, kan, dia kata sebenarnya bila mana mereka menentang Muhammad dan mereka datang jumpa Abu Talib, mereka kata, wahai Abu Talib, kau buat penukaran. Kami bagi kepada kamu anak Walid bin Mughirah ni kepada kamu, dan kamu bagi Muhammad kepada kami. Maksudnya kami bunuh Muhammad, kamu ambillah ganti. Abu Talib kata, wah, dia kata, engkau bagi anak engkau untuk aku pelihara, engkau nak aku bagi anak aku untuk kau bunuh. Kata, keinsafan apa ni? Maka dia kata engkau orang semua bila dah berkumpul untuk menentang kami, menentang aku hari ini, kata, ketahuilah, dia kata, sebenarnya Abdul Manaf, Abdul Muttalib, Banu Hashim ni semua mulia pun kerana daripada zuriatnya lahir Muhammad, dia kata. Kerana Muhammad lah Allah muliakan Banu Hashim, dia kata. Dia kata, ini saya tahu, dia kata. Kerana Muhammad lah Allah muliakan Abdul Muttalib. Kerana Muhammad lah Allah muliakan aku, dan aku akan perangi setiap orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tak tetapkan hidayat untuk Abu Talib. Ali radhiyallahu anhu cerita, dia kata, satu hari aku solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu seorang kanak-kanak yang paling awal memeluk Islam. Dia kata, sekali aku solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah aku datang tengok, dia kata, kami sujud, dan bila kami selesai, dia kata, sujud ni apa ni? Dia kata, inilah solat. Dia kata, apa yang Nabi Muhammad bawa tu benar, tapi dia kata, aku tak sanggup angkat punggung aku lebih tinggi daripada kepala aku. Abu Talib kata. Jadi Allah tak tetapkan hidayat bagi dia, walaupun dia telah berjuang untuk dia jaga Nabi SAW sampai akhir. Siapa pun tak sentuh Nabi dengan tangan, walaupun dengan mulut, dengan percakapan, dengan syair, dengan pelbagai cara mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tak dapat pegang Nabi. Mereka tak dapat sentuh, mereka tak apa-apa. Bila mati saja Abu Talib,
Mereka pukul Nabi, mereka hina Nabi, mereka baling matu kepada Nabi sampai berlumuran darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi angkat tangan. Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan penderitaan aku ini sehingga Allah panggil datang ke Mi'raj. Masa itulah berlaku Isra dan Mi'raj. Bila Nabi dalam penderitaan yang teramat, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, datanglah sekarang wahai kekasih aku. Bertemulah dengan aku. Ini hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata bila pengorbanan penderitaan seseorang itu sampai ke kemuncak, Allah sendiri akan panggil, kata cukup, datanglah sekarang ni, aku akan bagi kamu apa kamu nak. Ammar bin Yasir kan, sabran ala Yasir mau'idukumul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bayangkan hari ini kalau satu orang baru masuk Islam, kalau mak dia pukul, ayah dia pukul pun kita dah kesian. Satu keluarga didera, satu keluarga di depan, ditorture mak bapak dia depan anak dia, depan Ammar ni. Torture macam mana sampai Abu Jahal tikam Sumayyah dengan pedang dia, ditikam dengan sampai mati, di kemaluan Sumayyah, sampai mati depan mata Ammar. Depan mata Ammar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ammar, kepada keluarga, bila Nabi lalu Nabi nampak dia orang didera, Nabi tak boleh buat apa. Nabi kata, sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, mau'idukumul jannah. Allah janji untuk kamu syurga. Dibunuh sampai mak ayah dengan abang dia dah mati. Ammar dikena torture begitu sekali sampai dia pun kata, baiklah, baiklah, apa kamu nak? Aku mengaku. Dalam keadaan macam tu, bila dia nampak depan mata dia ayah dia mati, depan mata dia ibu dia mati, dalam keadaan trauma, dia kata tak apalah, dia kata apa kau nak? Dia kata aku sebut macam tu. Kamu nak aku beriman kepada siapa aku sebut. Bila dia orang lepaskan, dia lari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata habislah aku ya Rasulullah. Sedangkan bayangkan ibu ayah dia dibunuh depan mata dia. Ibu ayah dia dibunuh depan mata dia, tapi dia datang dengan keadaan muka sedih, ibu bapa dia mati. Dia kata apa? Ya Rasulullah, bagaimana keadaan iman saya? Saya tersebut. Saya dah sebut, kata apa dia orang suruh sebut, saya cakap saja. Maka Allah turunkan ayat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dalam surah Al-An'am, Allah kata tak apa, kecuali mereka ni sebut, tetapi hati mereka tenang dengan iman. Nabi tanya dia, bagaimana keadaan hati mereka? Hati saya memang tenang dengan iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, maka kamu tetap beriman, dan setiap kali mereka pukul kamu, kamu boleh ulangi sebut perkara yang sama. Para sahabat meriwayatkan, kata begitu mereka dera kami, Bilal radhiyallahu anhu diikat di leher dan orang budak-budak kecil akan bawa heret dalam kampung bagi semua orang lihat. Umayyah bin Khalaf, dia punya tuan dia tak cukup tu. Dia baringkan Bilal di padang pasir yang panas, terik, letak batu. Sahabat kata kalau kami letak daging atas batu tu pun daging tu akan masak. Bilal kata ahadun ahad. Semua sahabat give up masa tu. Nabi kata tak apa. Kalau mereka dera, dia orang cakap apa, cakaplah. Sahabat kata begitu teruk kami didera sehingga kalaulah depan kami ada serangga jalan dan mereka kata-katalah ini Tuhan, pun kami akan kata inilah Tuhan kami. Baiklah. Begitu sekali mereka tak tahu, tapi mereka kelari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Khabbab ni, dia punya puan dia tak ada tuan, puan dia. Khabbab ni dia apa, sword maker, panggil apa, dia buat pedang lah, kerja dia. Kerja besi, kerja tukang. Jadi apa puan dia buat? Panaskan pedang tu dalam api dan kemudian letak belakang Khabbab. Didera. Begitu teruk sampai menangis datang jumpa ya Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, bila nak datang bantuan ni ya Rasulullah? Bila nak datang bantuan ni ya Rasulullah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah perkenankan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta dia orang bersabar. Nabi kata sabar, sabar, sabar. Dikatakan puan dia ni dapat satu penyakit anjing gila. Bila pergi jumpa tabib kata tak boleh baik kecuali kena bakar kulit dia semua dengan gunakan besi yang panas, barulah dia boleh sembuh. Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi cash kepada mereka. Allah kata walillahil izzatu walirrasul. Kami janji, kata korban dulu. Susah payah, sanggup. Allah nak tengok kita sanggup tak bersusah untuk Allah ataupun tidak. Itu saja. Bilal radhiyallahu anhu seorang saja yang mana sampai akhir dia kata ahadun ahad. Dia kata buatlah apa? Letaklah batu yang panas, baringkanlah aku di mana saja, aku tetap kata Allah itu esa, ahadun ahad, ahadun ahad. Maka Allah telah muliakan Bilal daripada semua ni.
Nabi SAW bersabda, muazzin ni bila dia azan, maka suara dia sampai mana saja, semua orang tu akan jadi saksi bagi muazzin ni pada hari kiamat nanti. Bayangkan Bilal azan, siapa dengar? Siapa dengar azan Bilal? Nabi SAW sendiri. Nabi yang akan menjadi saksi untuk Bilal nanti kelak. Bilal radhiyallahu ni, mereka semua ni, kaum-kaum bawah ni, mereka dengar saja, mereka punyalah mahukan kepada hidayah bila mereka dengar saja Rasulullah diutuskan, mereka terus beriman kepada Nabi SAW tanpa banyak tanya. Abdullah bin Mas'ud kan, dia daripada golongan bawahan juga, orang Yaman yang kerja dia pengembala kambing. Satu hari Nabi SAW jalan dengan Abu Bakar, Nabi kata bagilah susu, dia kata tak boleh, dia kata ini bukan saya punya, saya kerja je, pekerja saja. Nabi kata ada tak kambing yang dah tak boleh bagi susu lagi? Dia kata ada. Nabi pergi sentuh, kambing tu keluar susu, maka dia terus, dia kata kamu siapa? Rasulullah SAW bagi tahu, ini dakwah aku panggil kamu kepada Allah yang Esa dan aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berimanlah, aslim tuslim, maksudnya berimanlah kepada Allah, terimalah Islam, kamu akan selamat. Dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam, sahabat bermesyuarat sekarang ni, siapa yang sanggup pergi baca Al-Quran di haram untuk pendengarkan kepada semua orang, semua diam. Yalah, memang kalau pergi baca memang kena serang, memang kena pukul. Memang akan kena pukul, kena serang. Ibn Mas'ud kata saya pergi, dia kata duduk. Dia kata kalau kami pergi, kami baca Quran, dia orang pukul kami, ada juga orang nak bela kami. Saya sebut tadi, dulu mana ada undang-undang ni kabilah sajalah. Ahli kabilah saja yang akan protect mereka. Dia kata kau siapa ada sini? Dia tak apa, dia pergi. Sampai ke haram dia baca. Dia mula baca surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Baca kuat-kuat. Nabi SAW sebut di kalangan umatku yang paling tepat bacaan Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bacaan yang paling sedap, yang paling merdu. Maka dia pergi baca Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang semua terpegun dengar. Tapi akhirnya bila tanya dia, orang tanya dia apa ni, dia kata inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah turunkan Al-Quran, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Allah turunkan kepada kita, mereka mula pukul dia, pukul dia. Aniaya dia, pukul dengan kasut, pukul dengan batu sampai dia balik rumah tu dia pengsan. Malam tu, besok pagi dia bangun. Bila mesyuarat lagi sekali, siapa? Dia kata saya sedia. Sahabat kata cukuplah. Dia tak, dia kata. Dia cakap seperti mana Nabi SAW sebut, sama ada agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni tersebar, sama ada kami sampaikan dakwah kami ataupun kami akan mati dalam keadaan seperti ini. Itulah semangat Nabi SAW yang Allah berikan kepada para sahabat yang duduk bersama Nabi kerana nampak kesungguhan Rasulullah SAW, seperti mana Rasulullah kata kepada Abu Talib, kalaulah matahari diletakkan di sebelah tangan kananku, mereka letakkan, dan bulan di tangan kiriku pun, aku tak akan tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan aku ni. Aku tak boleh tinggalkan. Utbah bin Rabi'ah, kan, adik abang kepada Syaibah bin Rabi'ah, dia datang jumpa Rasulullah, dia kata okeylah, Utbah ni adalah seorang yang kaya raya juga. Dia punya kebun dia sampai ke Taif. Bila Nabi SAW pulang daripada Taif tu, berlumuran darah kan, Nabi pulang daripada Taif, dialah yang hidang anggur dan bagi kepada hamba. Dia kata pergilah bagi kepada Muhammad. Dia kata bagi tahu, jangan bagi tahu, dia kata aku bagi. Kata bagilah kepada dia, kata janganlah tolak. Dia pun kesian tengok Rasulullah SAW. Dia kata kepada orang, dia kata korang tak pandai negotiate, dia kata biar aku yang pergi negotiate dengan Nabi SAW. Dia pergi jumpa Muhammad. Kata wahai Muhammad, kalau engkau buat semua ni sebab engkau nak harta, kami boleh kumpulkan harta bagi pada kamu. Kalau kamu buat semua ni sebab kamu nak jadi raja, kami boleh lantikkan kamu jadi raja kami. Zaman tu tak ada raja, kami lantik. Kalau kamu nak perempuan, kami boleh kahwinkan kamu dengan perempuan yang paling cantik. Dia cakap Nabi diam saja. Dia kata Nabi, lepas dia dah cakap panjang lebar, bila dia dah cakap panjang lebar, Nabi SAW tanya, dah habis? Dia kata dah. Dia tanya Nabi, dia kata kau cakaplah sekarang. Nabi SAW baca surah Fussilat, Hamim,
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minir rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Nabi baca. Kemudian sampai ayat ni fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalaulah kamu mengingkari, maka aku memberi amaran kepada kamu akan azab yang telah menimpa kaum 'Ad dan Samud. Nabi sebut saya, dia letak tangan kat mulut Nabi, kata dah. Rasulullah jangan, dia kata jangan. Dia terus berundur ke belakang. Dia balik rumah, dia duduk diam-diam. Orang ramai pun datang kumpul rumah, dia kata nak pergi negotiate, apa cerita? Dia kata ini bukan kalam manusia, dia kata dia bukan sahir, dia kata. Dan kalaulah aku benarkan dia baca berterusan, dia kata mungkin azab yang telah menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud akan menimpa kita. Dia bagi tahu balik kepada mereka, kata dia sebut ni fa inna aradu. Macam mana Nabi Muhammad tahu kata, pasal kaum 'Ad dan kaum Samud? Utbah bin Rabi'ah ni orang yang berpelajaran. Dia kata macam mana Muhammad tahu tentang kaum 'Ad dan kaum Samud? Sebelum peperangan Badar, bila Nabi SAW bila Nabi SAW nampak satu orang daripada jauh, Nabi SAW nampak yang dia tengah kata kepada tentera Quraisy yang datang menentang Nabi SAW. Kata, korang buat apa nak menentang, kata Nabi SAW ni. Semua yang datang dengan Nabi SAW ni sama ada adik-beradik kamu, sama ada pakcik kamu, sama ada sepupu kamu. Kenapa nak pergi bunuh mereka? Kamu nak bunuh anak-anak kamu sendiri, nak bunuh keluarga kamu sendiri, sepupu kamu sendiri. Bila berita ni sampai kepada Abu Jahal, sebab Abu Jahal dia memang kata tak, dia kata kita memang dia datang dengan penuh kepercayaan sebab dia 1,200 orang menentang 313 orang. Dia kata apa dia orang boleh buat? Bila berita ni sampai kepada Abu Jahal, kata Utbah bin Rabi'ah sedang memujuk kita untuk baliklah, tak payah. Nabi SAW nampak daripada jauh, Nabi nampak, Nabi kata kalaulah, kata yang tengah bercakap ni, Nabi tak nampak jauh, dia kata tengah bercakap ni seorang yang baik dan kalaulah mereka dengar cakap dia, mereka akan selamat. Jadi mereka tak dengar. Abu Jahal kata, pergi bagi tahu Utbah, engkau dah takut lah tu. Maka Utbah pun dia geram sangat. Dia kata Utbah dah takut dengan kematian tu. Utbah lah orang pertama yang telah mulakan peperangan Badar. Mubarazah ni, bila one to one ni, Utbah dengan adik dia Syaibah dan anak dia Walid. Mereka 3 orang lah yang telah mulakan peperangan mereka ke depan dan kemudiannya berhadapan. Nanti bila kita sampai kepada situ, kita akan cerita dengan detail. Jadi mereka, pelbagai cara yang mereka buat, walaupun mereka dah tahu kebenaran, tapi mereka tak terima. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yahdi ilaihi may yunib. Siapa yang mahu saja Allah berikan hidayat. Allah tak berikan kepada semua. Siapa yang tak ada kehendak, siapa yang tak boleh tunduk, siapa yang tak mahu kepada kesusahan. Kata kalau boleh, kan kalau nak senang je berterusan. Kenapa kena susah? Suhaib, ada seorang lagi Suhaib Rumi. Suhaib Rumi ni, dia bukannya orang Rom, tapi dia satu zaman masa dia kecil, dia orang Arab, tapi dia colek dan dijual di Rom. Kemudiannya dia patah balik dan bila dia sampai ke Mekah, dia jadi hamba kepada orang Mekah dan kemudiannya orang Mekah, dia punya tuan telah mati dan dia jual beli, dia menjadi seorang yang kaya raya. Tapi dia masih seorang hamba. Dia pun seorang yang hamba. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tu bila mana Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang yang golongan rendah ni. Orang macam Abu Jahal ni semua kata ni. Kata kau punya orang. Bilal, Suhaib, Ammar, dan kata Khabbab. Kata ni. Allah turunkan ayat. Bila Nabi bagi tumpuan kepada Abu Jahal, cuba nak dakwah sebab ini dah masuk Islam, ni tak masuk, Allah turunkan ayat. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alayhim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh zalimin. Kata, wahai Rasulullah, kalau kamu abaikan mereka ni, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Maka Nabi bagi tumpuan, Allah minta bagi tumpuan kepada mereka yang miskin ni. Suhaib ni, dia hamba, tapi bila mana dia dah dapat kekayaan, dia maula. Bila hamba dibebaskan, dipanggil maula. Maka dia pun bawa lah harta, bila perintah hijrah dapat, dia pun bawa, kumpulkan semua harta dia untuk keluar daripada Madinatul Munawwarah, kan. Keluar daripada Makkah untuk pergi ke Madinatul Munawwarah. Baru keluar border je, dikepung oleh orang Quraisy. Orang Quraisy ni memang semua dikepung, semua diganggu. Kecuali Umar lah, kan. Umar radhiyallahu anhu dia cabar terus.
Sebelum dia nak hijrah, Umar radhiyallahu anhu ni, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, kata ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar. Sebelum dia nak berhijrah, dia buat announcement dulu. Dia kata besok lepas Zuhur aku nak berhijrah. Siapa nak mak dia menangis untuk dia, datanglah. Datanglah halang aku. Suhaib ni walaupun dia seorang yang hebat, bila mana mereka kepung dia, dia kata ni panah aku ni, dia kata aku ni seorang pemanah yang handal. Dia kata selagi setiap panah yang aku ada ni aku tak tebus badan kamu, dia kata aku tak akan gerak dari sini. Dan dia kata ni pedang aku, dia kata selagi pedang aku tak patah, aku tak akan lepaskan kamu. Tapi mereka dah takut, tapi mereka kepung dia, ejek dia, kata okeylah, dia kata kalau engkau yakin sangat dengan Nabi Muhammad tu pergilah, kata. Tapi kata serahkan balik semua kekayaan yang kamu ambil daripada kami, dia kata. Kata Ambo, dia kata engkau datang sini sebagai hamba, sekarang kaya raya kau nak bawa pergi. Dia kata kalau benar tinggalkan semua harta dan juga kuda yang kau menunggang ni. Maka dia turun, dia serahkan semua. Dan dia berjalan kaki daripada Makkatul Mukarramah sampai ke Madinatul Munawwarah, sehingga kaki dia hancur, luka, berlumuran darah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu dia datang, Nabi pergi sambut dia di Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut dia, Nabi sentuh kaki dia, Nabi sapu dan dia sembuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Suhaib Rumi, Nabi kata kepada dia, kata untungnya perniagaan kamu wahai Suhaib. Maka dia kata kepada Rasulullah apa? Dia kata, ya Rasulullah, wahyu dah turun ke ya Rasulullah? Nabi SAW kata, ya dah turun tentang kamu. Bayangkan sahabat punya pengorbanan, Allah turunkan dalam Al-Quran cerita kepada Nabi SAW. Dalam surah Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Tentang Suhaib. Suhaib inilah yang Umar radhiyallahu anhu lantik dia jadi imam selepas Umar radhiyallahu anhu kata bila aku wafat nanti Suhaib Rumi yang akan menjadi imam. Sementara nak pilih khalifah zaman tu, khalifah dia telah lantik 6 orang ahli syura dan dia kata Suhaib Rumi akan menjadi imam selagi mana tidak terlantik seorang amir daripada 6 orang syura tu. Sebab apa dia tak nak kalau dilantik mana-mana orang, contoh dia kata okey lepas saya wafat Osman yang jadi imam, maka automatically Osman akan, maksudnya dia lantik Osman jadi khalifah, dia minta mereka yang bermesyuarat nanti. Ya Allah muliakan dia. Ammar bin Yasir adalah sahabat yang mana bila Osman radhiyallahu anhu dikepung untuk dibunuh, dia kepung musuh kan untuk dibunuh. Orang Islam sendiri kepung dia. Tapi orang Islam yang baru masuk Islam yang bukan benar-benar orang Islam lah. Maka Osman telah lantik Ammar jadi pengganti dia. Ammar jadi, sedangkan Marwan bin Abdul Hakam ada masa tu. Marwan ni sepupu dia. Tapi dia tak lantik Marwan bin Abdul Hakam sebab Marwan bin Abdul Hakam bersama dengan dia dalam rumah. Dia lantik siapa? Ammar bin Yasir. Ammar yang saya cerita tadi itu. Nabi SAW kata apa? Apa Nabi SAW kata? Sabran ala Yasir mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bagi kamu syurga. Maulana Yusuf rahmatullah alaihi dalam bayan dia disebut, bila mereka bina Masjid Quba, bina Masjid Quba, semua malam hari lelaki dan wanita mereka akan pergi ke Gunung Ganang, ke bukit, akan bawa datang batu dan dengan batu tu mereka akan bina masjid. Masa tu semua sahabat terlibat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, semua sahabat Nabi sendiri bawa batu datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Di ketika itu mereka ialah main-main lah kan, main-main. Ali radhiyallahu anhu mula ungkapkan beberapa syair, kata ada juga orang, mafhum dia lah, ada juga orang yang berpakaian cantik, mewah, angkat juga batu dan dengan jaga-jaga supaya tak kena baju dia. Dia refer kepada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, sepupu dia, kan sepupu. Osman sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Maka Osman pun okeylah, diorang masing-masing antara diorang berlawak jenaka lah, tapi masa tu Ammar pun cakap. Ammar kata dia pun ulang syair yang sama. Jadi Osman pun bukannya marah, tapi dengan main-main dia ambil batu kecil dia baling kepada Ammar. Nabi SAW terus pergi daripada situ. Mereka tak faham kenapa Nabi SAW marah, sedangkan bukannya Osman baling batu untuk bunuh Ammar, bukan. Saja macam kita main-main lah. Dia ambil batu dia baling kan. Jadi orang kata kepada Ammar, kata Rasulullah dah marah ni, kata engkau lah pergi pujuk Rasulullah. Sebab engkau lah Rasulullah SAW marah ni, kata. Dia pun pergi, ya Rasulullah, dia kata dia nak bunuh aku baling batu. Dia main-main kat Rasulullah SAW, waihaka ya Ammar, kata. Dia kata kesian kau ya wahai Ammar, dia kata taqtuluka fi'atul baghiyah. Satu hari nanti musuh akan bunuh kamu. Orang Islam sendiri yang mana bila berlaku pergaduhan antara orang Islam di peperangan Siffin berlaku actually.
Berulang kali Nabi sebut, taqtuluka fi'atul baghi, kesian kamu wahai Ammar, kerana mereka yang akan jadi musuh kepada orang Islam daripada kalangan orang Islam sendiri, iaitu Baghi, mereka akan bunuh kamu nanti. Nabi sebenarnya dah nampak benda tu, sebab tu Nabi sedih. Bukan Nabi SAW sedih sebab berlaku pergaduhan. Mereka main-main, Nabi pun tahu. Tapi bila Nabi tahu tu, Nabi SAW sedih. Kata, taqtuluka fi'atul baghi. Ini Ammar. Daripada awal pengorbanan sampailah terakhirnya memberi pengorbanan demi pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehidupan para sahabat yang mereka tak pernah mengalah, tak pernah merungut, tak pernah kata, ya Rasulullah pergilah. Seperti mana kaum Nabi Musa katakan, izhab anta wa rabbuka faqatila. Mereka kata, izhab anta wa nahnu ma'aka muqatilun. Pergilah ya Rasulullah, mana kau nak pergi, kami akan bersama dengan kamu. Itulah Ammar bin As dia cerita kan, bila mana dia berhadapan dengan Raja Rom. Raja Rom tanya, kau siapa? Dia beritahulah, kami ni satu kaum yang hina, yang tak tahu apa-apa. Kami mencuri, kami merompak, kami menyamun, tapi datang seorang Nabi daripada kalangan kami, ajar kami jadi baik, ajar kami tauhid, ajar kami untuk tidak merompak, ajar kami untuk menjaga silaturahim, tapi kami menolak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih satu kaum yang bukan daripada kalangan kami, rendah daripada kami. Mereka bantu Rasulullah dan Allah telah muliakan mereka. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Semua Bilal, Khabbab, Suhaib, mereka ni menjadi akabir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang terbesar. Hebat mereka, sebab mereka, sebab itulah kata dengan perantaraan innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yad'u bihil akharin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dengan perantaraan agama ni, dengan kitab ni, dengan Al-Quran yang aku bawa ni, Allah memuliakan satu kaum dan Allah menghina kaum yang lain. Allah telah tunjuk bagaimana Bilal radhiyallahu anhu, kita sebut tadi, Habsyi Ibni Abi Rabah, yang siapa pun tak tahu lepas tu keturunan dia siapa, tapi Allah muliakan dia jadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama telah laungkan azan selepas Fatah Mekah, berdiri di atas Kaabah adalah Bilal. Nabi kata, laungkan azan wahai Bilal. Allahu Akbar. Dan pada mahsyar nanti Rasulullah SAW bersabda, Bilal akan pegang tali untaku dan Allah Subhanahu Wa Taala akan perintah Bilal untuk azan. Dan Allah kata, dengarlah azan Bilal wahai semua manusia daripada Nabi Adam AS sampailah bayi terakhir. Dengar. Kata, inilah Bilal, inilah Bilal. Selepas wafat Nabi SAW, orang yang pertama mimpi Rasulullah adalah Bilal radhiyallahu anhu. Dia pun bersama dengan jemaah yang keluar. Bila dia keluar daripada Madinatul Munawwarah, dia mimpi Rasulullah kata, apa ni Bilal, kau dah lupa aku? Dia terus balik dengan kelam kabut. Dia pun sehingga dia kata, sehingga aku pun dah terlupa, kata Rasulullah dah wafat. Bila aku mimpi Rasulullah kata, mana engkau wahai Bilal? Kata, dah tinggalkan aku, lupakan aku. Dia kata, aku balik dengan kelam kabut, aku pecut kuda aku sampai ke Madinah, baru aku perasan, baru aku teringat bahawa Rasulullah SAW telah wafat, dah tak ada lagi. Mereka punya sayang kepada Rasulullah ni lebih daripada mereka sayang siapa saja. So, inilah hubungan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan la ilaha illallah, hubungan yang lebih kuat daripada apa yang orang Arab sangka dulu, kabilah mereka, kaum mereka, kami daripada keturunan ini, kami daripada keturunan. Allah kata, tidak. Kamu punya keturunan adalah bila kamu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu adalah hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahaja yang beriman, siapa sahaja yang menerima dakwah ni, mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuk perkara ni. Bila mereka datang pada sulh Hudaibiyah kan, mereka datang, orang ejek. Kata, ni, kata, siapa ni kau bawa? Diorang ni aku pun tak kenal diorang, kau pun tak kenal diorang. Diorang ni nak pertahankan kau. Maka Abu Bakar yang mana tak pernah keluarkan kata-kata yang kesat, Abu Bakar mengeluarkan kata-kata kesat. Dia sebab marah sangat. Sebab inilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ansar. Mereka lah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin. Mereka lah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata, kalaulah Allah benarkan aku jadikan seorang khalil, maka Abu Bakar. Sebab Abu Bakar bukan sahaja bantu Nabi, dia telah belanjakan semua harta dia untuk Rasulullah. Sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia balik rumah. Dia selama Nabi sakit, dia duduk dengan Nabi dekat Madinah sebelum Nabi wafat. Tapi satu malam tu Nabi dah nampak okey sikit. Malam Nabi SAW nak wafat, Nabi nampak okey. Maka Abu Bakar rumah dia luar, dia kata, izinkanlah aku untuk balik rumah sekejap. Dia balik, dapat berita Nabi wafat, dia datang. Maka dialah pertama yang pergi jumpa Rasulullah. Dia buka wajah Rasulullah, dia kata, wah Muhammadah. Dia kata, wahai kawanku Muhammad, dia kata, tibta hayyan wa mayyitan, baiknya hidup kamu
dan baiknya kematian kamu. Dia begitu sayang dia kepada Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat Nabi sebut, kalaulah Allah izinkan aku menjadikan siapa kawan aku, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil aku, sebagai kekasih aku. Nabi kata tutup semua pintu-pintu yang masuk ke Masjid Nabawi terus daripada rumah kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah mereka para sahabat ridwanullah alaihi ajmain, kerana mereka ni bukannya kerana mereka kaya raya. Ada di kalangan mereka kaya, tapi mereka telah belanjakan semua harta mereka untuk agama, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bangunkan agama ni. Maka Allah Subhanahu wa taala telah muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Walaupun kalau daripada mata kasar kita nampak apa mereka ada, siapa mereka, kedudukan mereka, tak ada apa-apa. Seperti yang saya sebut tadi, list nama ni semua. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang lagi sahabat legend. Abu Dzar Al-Ghifari, dia daripada kabilah Ghifar. Jam berapa? Abu Dzar Al-Ghifari ni daripada kabilah Ghifar. Ghifar ni tempat dia di antara Mekah dengan Madinah. Satu tempat yang panggil Ghifar. Semua kaum Ghifar ni, mereka ni penyamun. Memang kabilah yang bila kafilah mereka travel kan, mereka akan rompak. Itu kerja mereka. Zaman tu memang am benda tu. Tapi dia seorang yang dia memang nak cari kebenaran. Dia seorang diri, dia pengembala, dia akan pergi sana sini. Satu hari adik dia Unais, dia dengar berita, dia pergi ke Makkah untuk mengerjakan umrah. Dia orang memang zaman tu mereka buat umrah. Dia balik, dia kata kepada Abu Dzar, dia kata, kamu tak tahu ke ada seorang Rasul datang? Oh, dia kata, ya ke? Dia kata dia pun lebih kurang pemikiran dia yang dia nak sampaikan seperti yang kamu cari. Maka dia terus bergerak daripada Ghifar. Sedangkan daripada kabilah yang samun, tak ada apa-apa. Dan miskin, dia bukan orang kaya. Dia pun terus pergi ke Makkatul Mukarramah. Ketika mana orang Islam yang baru masuk Islam dizalimi ketika itu. Dizalimi. Seperti mana saya cerita, ditinda, dipukul. Mereka memang berlumuran darah sehingga dia orang boleh bunuh Sumayyah dan Yasir, dan siapa pun tak boleh buat apa-apa. Siapa pun tak boleh buat apa-apa. Rasulullah pun tak ada kekuatan untuk melawan sebab mereka ni kalau semua daripada Quraisy dan mereka ni semua lemah. Mereka yang ada nama, ada kabilah ni tak ada siapa boleh sentuh sangatlah. Sentuh juga tapi sikit. Macam mana dia orang pukul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka kabilah Abu Bakar telah balas dendam. Mereka tahu itu mereka akan dapat balik. Tapi yang lain ni mereka memang pukul. Jadi Abu Dzar bila sampai ke Mekah, dia sampai ke Mekah, malam hari dia akan pergi cari sana sini, tak tahu mana tu Rasul. Dan siang hari dia akan sembunyi di belakang kain Kaabah tu. Dia duduk belakang kain tu. Sehinggalah dia bertemu dengan seorang Abu Bakar Siddiq. Dia tanya Abu Bakar bagi tahu. Abu Bakar bawa balik rumah bagi makan. Dia kata, kau berapa hari dah kat sini? Dia kata, dah 40 hari. Dia kata, kau makan apa? Dia kata, aku minum air zam-zam sampai perut aku pun dah buncit. Maksudnya dah ada lemak. Sebenarnya dia nak bagi tahu apa tahu? Bukan dia kata dia kebuluran. Dia kata dia kenyang sangat hari-hari minum air zam-zam. Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma'u zam-zam 5 syuriba. Kata air zam-zam ni kita niat untuk apa, maka dia akan jadi itu. Kalau niat untuk makan, jadi makanan lah. Niat minuman, jadi minuman lah. 40 hari dia minum tu saja. Dia tak makan apa pun. Dia sembunyi belakang kain Kaabah tu. Sebab dia takut. Maka dia jumpa Rasulullah. Dia dakwah Nabi SAW dakwah dia. Dialah da'i pertama yang telah bawa dakwah keluar daripada kota Mekah. Dia dengar dakwah Nabi, dia terus keluar. Dan dia terus pergi dakwah di Ghifar. Separuh kaum dia telah masuk Islam. Separuh kaum dia. Dan dia dakwah sampai bila tahun ke-6 Hijrah, dia telah bawa semua mereka ni datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Rasulullah, kenal tak saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal, cuma Nabi sebut nama dia, Nabi teka kan, Nabi kata. Dia kata ya betul, dialah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ingatan kan. Abu Dzar Al-Ghifari inilah yang telah dalam banyak-banyak sahabat kan, yang awal masuk Islam, Abu Bakar, Umar kan, yang contoh paling dekat dengan dua mereka ni adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, dia punya kesungguhan nak pergi peperangan Tabuk, dia adalah seorang yang berfikiran apa tahu, dia bukan tak ada duit, dia banyak duit. Dia lepas dah berniaga, dia kaya. Tapi dia punya pemikiran dia, Allah sebut dalam Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa yang kumpulkan harta emas dan perak dan tak nak belanjakan di jalan Allah, maka berilah berita
api neraka untuk mereka. Maka dia memang belanjakan semua. Dia ada seekor unta. Kebetulan sebelum peperangan Tabuk tu unta tu pun jatuh sakit. Jadi dia angkat barangan yang diletak atas unta tu, dia bawa jalan kaki. Bila jalan kaki daripada Madinah ke Tabuk tu 100 mil. 1000 mil. 1000 batu dia jalan kaki. Banyak orang tak dapat pergi ketika itu sebab tak ada kenderaan, ada yang tak ada kemampuan, ada yang tak ada duit. Ni mereka semua sangka doa kalaulah yang datang ni mungkin kawan-kawan mereka yang tinggal. Maka Nabi SAW kata apa tu? Kun Abu Dzar. Kata aku harap yang datang ni adalah Abu Dzar. Bila dah mula nampak, maka Nabi SAW bersabda, Rahimallahu Abu Dzar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yuhsyaru wahdah. Kata kesian dia. Jalan seorang diri. Dia akan hidup pun seorang diri. Dan dia akan bangunkan di mahsyar nanti pun seorang diri. Sebab dia macam itulah kehidupan dia. Tapi dia punya pengorbanan dia. Sebab dia bila para sahabat berhijrah ke Madinah, dia tak berhijrah, tak wajib ke atas dia sebab dia bukan duduk Mekah. Dia duduk di Ghifar. Lepas tahun ke-5, ke-6 barulah dia pergi bertemu dengan Nabi SAW. Dan daripada itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ini para sahabat. Dan begitulah keadaan dia bila mana di zaman Uthman radhiyallahu an kan terbuka kota Syam kan, semualah Iraq, Iran, Syria, maka keuntungan yang besar, masjid penuh dengan emas perak di zaman Umar. Begitulah di zaman Uthman. Maka Abu Dzar dia dah tak boleh tahan tengok kemewahan ni, dia takut. Maka dia mula tegur, dia kata jangan lupa akhirat. Orang-orang yang baru masuk Islam di Syam ni, orang-orang yang baru masuk Islam di Syam ni mereka dah tak boleh terima dah dakwah Abu Dzar. Abu Dzar ni adalah orang-orang awal. Maka mereka komplain kepada Uthman kata balik duduk Madinah. Balik duduk Madinah wahai Abu Dzar. Bila dia balik Madinah, dia tengok Madinah pun dah jadi macam tu. Madinah pun dah mewah sekarang. Maka dia pergi tinggal di luar, Ar-Rabzah nama tempat tu. Dalam perjalanan daripada Iraq ke Madinah ada tempat perhentian dia, pindah rumah dia duduk situ. Dia meninggal seorang diri seperti mana Nabi SAW sebut. Bila dia meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud lalu daripada situ dan bila dia tanya siapa, dia kata ni Abu Dzar. Maka masa itulah Abdullah bin Mas'ud baca balik hadis ni. Rahimallahu Abu Dzarrin. Kata yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yuhsyaru wahdah. Inilah para sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka bukannya kata oh lepas dah kaya raya, mereka kata oh sekarang ni kami dah susah. Dan sekarang ni kami nak hidup dengan mewah. Tak. Sampailah mereka meninggal dunia. Begitulah, tengoklah Abu Bakar punya kehidupan ke, Umar punya kehidupan ke. Mereka dapat apa sekalipun, mereka kata tak, kami nak. Khabbab kan, saya cerita tadi. Dia pun bila panjang pula cerita, tapi saya pendekkan nanti insya-Allah bila ada kesempatan saya akan sambung lagi. Bila mana di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar tetapkan allowance untuk para sahabat yang masuk Islam awal lebih tinggi daripada yang masuk Islam kemudian. Allowance untuk semua sahabat. Jadi Khabbab pun dah hidup mewah tapi dia punya takut, dia open rumah dia, siapa nak masuk, siapa nak ambil apa semua boleh. Tapi semasa dia nak meninggal dunia dia menangis. Orang tanya kepada Khabbab kenapa menangis? Dia kata sebab dia kata semua sahabat-sahabat aku seperti Abu Bakar, Umar kan, mereka ni telah berjaya dengan hidup sederhana. Aku takut aku telah dapat bahagian aku di dunia dan di akhirat aku tak ada apa-apa nanti, dia kata. Siapa Khabbab? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ni semua sebagai contoh kita. Banyak lagi saya nak cerita tapi cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Minggu depan kita akan sambung dengar kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in supaya kita jadikan mereka ni sebagai contoh. Allah redha dengan mereka. Tapi di kalangan mereka pun ada yang kedudukan lebih tinggi daripada yang lain. Terpulanglah kepada kita. Ashabi kan nujum fa bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapa nak ikut-ikutlah, semua mereka akan buat. Tapi dalam mereka pun la yastawi minkum, Allah kata. Man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tak sama mereka yang telah belanjakan harta mereka sebelum fatah dengan mereka yang masuk Islam selepas itu. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu, ulaika a'zamu darajatan 'indallah. Kedudukan mereka yang belanjakan harta awal ni, muhajirin ni lebih tinggi di sisi Allah daripada apa? Daripada yang kemudian seperti mana yang lain-lain. Tapi wa kullam wa'adallahu al-husna, Allah kata semua mereka Allah janjikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Insya-Allah siapa saja kita jadikan
di kalangan mereka siapa sahaja yang kita jadikan contoh, kita akan dapat kejayaan, berbaliklah kepada kita. Siapa yang kita nak pilih. Tapi insya-Allah semua mereka Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah setakat ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk belajar kehidupan mereka dan mencontohi mereka. Subhanallah bihamdi subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maulana